السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama menyambung pengajian dalam kitab Qala'idul Jawahir yang dikarang oleh alim alama Syekh Muhammad ibn Yahya At-Tadafi Al-Hambali, pada menceritakan tentang riwayat hidup Sultan Awliya Al-Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Ya, Alhamdulillah, kita sampai pada muka surat 12. Jadi penulis berkata, Syekh Abdullah Al-Jubai berkata, telah berkata kepadaku Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir menceritakan tentang dirinya. Dia kata, terlintas di dalam hatiku untuk meninggalkan kota Baghdad kerana terlampau banyak fitnah di dalam kota tersebut. Maka aku pun mengambil Quranku dan aku bawa Quran tersebut dan aku berjalan sehingga sampai kepada Babul Halbah. Maksudnya kota Baghdad, sebagaimana kita maklum, dia dibina dalam bentuk bulatan. Jadi dia ada 4 pintu keluar. Salah satu daripada pintu itu dipanggil sebagai Babul Khurasan ataupun Babul Halbah. Dan apabila Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kepada pintu tersebut untuk dia tadi keluar pergi ke padang pasir, maka tiba-tiba dia dengar satu suara berkata, "Kemanakah kamu hendak pergi?" Lalu tiba-tiba daku ditolak dengan satu tolakan yang kuat sehingga daku tadi tersungkur di atas belakangku. Tadi suara tadi berkata, "Pergi patah balik semula. Sesungguhnya manusia akan mendapat kemanfaatan daripada kamu." Lalu aku berkata, apakah hubunganku dengan manusia? Mengapakah aku perlu mempedulikan mereka? Aku hanya inginkan keselamatan agamaku. Lalu suara tadi berkata, kembalilah, kamu akan dijamin keselamatan agamamu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aku tidak melihat diri orang yang berkata, cuma aku hanya mendengar suaranya sahaja. Kemudian selepas itu datang beberapa keadaan kerohanian yang tidak dapat difahami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia berkata, aku bercerita-cerita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepadaku seorang guru untuk merungkaikan segala keadaan-keadaan hati yang berlaku pada diriku. Jadi apabila keesokan harinya, aku melintas di satu kawasan yang bernama Al-Muzaffariyah. Maka tiba-tiba ada satu orang lelaki membuka pintu rumahnya dan berkata kepadaku, wahai Abdul Qadir, mari ke sini. Maka aku pun datang. Lalu aku berdiri di hadapan orang tersebut. Maka orang tadi berkata kepadaku, apakah yang kamu minta pada malam tadi? Lalu aku berkata, apakah yang aku tidak ingat. Lalu dia kata, orang tu ulang lagi, apakah yang kamu minta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam tersebut, pada malam tadi? Lalu aku, Syekh Abdul Qadir berkata, aku berdiam diri sebab aku tak tahu apa yang aku nak cakap, nak jawab kepada soalan tersebut. Maka orang tadi amat marah dan dia menolak pintu rumahnya dengan kuat di hadapan mukaku, di hadapanku, sehingga kan semua debu-debu yang berada pada pintu tersebut berterbangan ke arah mukaku. Lalu aku pun pergi berpatah balik. Dan aku
cuba mengingatkan apakah yang aku mohon daripada Allah. Maka aku teringat bahawa sesungguhnya aku memohon daripada Allah agar mengutuskan kepadaku seorang guru untuk merungkaikan segala permasalahan kerohanian yang berlaku padaku. Kemudian dilintaskan di dalam hatiku bahawa sesungguhnya orang yang memanggilku tadi ialah dari kalangan orang soleh ataupun dari kalangan wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku patah balik semula pergi ke pintu tersebut, tetapi aku tidak menjumpai orangnya. Dan Syekh Abdul Qadir selepas tu dia sentiasa pergi berulang alik ke rumah tersebut. Dan Syekh Abdul Qadir berkata sesungguhnya lelaki yang memanggil aku tadi ialah Syekh Hamad Ad-Dabbas. Kemudian setelah tempoh masa yang lama baru aku mengenali dia tadi seorang syekh, dan aku bersahabat dengannya, menjadikan dia sebagai guruku. Dan syekh tadi merungkaikan kepadaku segala permasalahan yang menjadi kesulitan dalam daku memahami perjalanan kerohanianku. Dan daku apabila daku tidak berada bersama-samanya kerana pergi menuntut ilmu syariat, dan setiap kali aku datang berpatah balik kepadanya setelah menuntut ilmu, aku datang menziarahinya, maka syekh akan berkata kepadaku, apakah sebab kamu datang ke sini? Engkau ialah orang yang belajar ilmu fiqh. Pergilah kepada ahli-ahli fiqh. Maksud syekh tadi menguji dia dengan menghalau dia. Dan aku tetap diam. Dan syekh tadi banyak menyakitiku. Maksud Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, guru ni, iaitu Syekh Hamad Dabbas tadi, banyak menyakitiku, maksudnya dengan memaki hamunku, marah kepadaku. Dan dalam kitab ni dia kata, wayadribuni, dan syekh juga selalu memukul daku sebagai ujian. Dan apabila aku pergi menuntut ilmu syariat, dan apabila aku datang balik semula kepada syekh akan berkata kepadaku, hari ni kami didatangi dengan pelbagai makanan yang sedap, dan kami dah makan semua makanan tersebut dan kami tak simpan sedikit pun kepada kamu. Jadi apabila murid-murid yang lain melihat syekh tadi selalu memarahiku, memukulku, maka murid-murid yang lain juga mula mengganggu daku, berkata, kamu pelajar ilmu syariat, apakah yang kamu buat di tempat pengajian tarekat ini? Apakah yang menyebabkan kamu datang ke sini? Jadi apabila syekh melihat murid-murid lain menggangguku dan menyakitiku, maka syekh pun marah. Dan syekh berkata kepada murid-murid yang lain tadi, ya kilab, lima tu'thunahu, wahai anjing-anjing, mengapakah kamu tadi mengganggunya? Sesungguhnya ma fikum mislahu ahad, tiada dari kalangan kamu seumpama Abdul Qadir tadi seorang pun. Jadi syekh berkata, ana udhihi li amtahina, aku menyakitkannya, aku memukulnya, aku memaki hamunnya kerana nak mengujinya. Fa'arahu jabalan la yataharraku radhiyallahu anhu, dan aku melihatnya seperti gunung yang tidak bergoncang. Maksud itulah kekuatan, keazaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan begitulah ujian apabila seseorang tadi ingin berguru, terutamanya apabila ingin mendekatkan diri kepada Allah, akan diuji, dan ujian yang paling berat sekali ialah ujian daripada gurunya sendiri. Kemudian dalam kisah yang lain, Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, daku memberikan arahan dan daku melarang manusia di dalam tidur dan pada ketika daku sedar. Maksudnya dia kata mulut dia bercakap sendiri, memberi arahan, memberi nasihat dan seumpamanya, sama ada dia tidur ataupun dia sedar. Dan dia kata pelbagai perkataan nak keluar daripada mulutku, dan semua perkataan tersebut berhimpun di dalam hatiku. Dan dia kata sekiranya aku tak bercakap, seolah-olah aku berasa akan tercekik dan aku tak mampu lagi nak diam. Maka aku pun bercakap dan duduk di peringkat awal. Semasa aku senang bercakap tadi, ada 2 orang, ada 3 orang yang mendengar percakapanku. Kemudian orang yang mendengar tadi menyampaikan kepada orang yang lain, sehingga kan ramai orang bersesak-sesak datang untuk mendengar percakapanku. Dan aku di peringkat awal duduk di dalam musalla, maksudnya di tempat semayang, di pintu halbah tadi. Kemudian apabila tempat tadi dah sesak, maka mereka mengeluarkan kerusi kepada satu kawasan yang lapang. Dan manusia datang pada waktu malam membawa lilin kan,
membawa pelita, dan mereka mengambil tempat kan, sehingga kan tempat itu semua menjadi sempit. Kerana mereka tadi membawa kerusi pengajianku ke tempat yang lebih luas lagi untuk aku mengajar. Dan selepas tu manusia datang menaiki kuda, kan, menaiki binatang-binatang tunggangan, dan mereka duduk berkeliling dalam majlis tersebut. Dan akhir sekali Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, hadir dalam majlisku lebih kurang 70,000 orang manusia radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur. Maknanya ini dia melihat Rasulullah dalam keadaan sedar. Maka Rasulullah berkata, wahai anakku, mengapa kamu tidak bercakap menasihati manusia? Maka aku berkata, wahai bapaku. Maksudnya memanggil Rasulullah SAW, aku ialah lelaki yang bertutur dengan bahasa Parsi. Sebab kita maklum sebelum ni Syekh Abdul Qadir Jailani dia dilahirkan di kawasan Gailan yang berada di Iran. Jadi Syekh berkata, bagaimana aku nak mampu untuk bercakap, menandingi, maksudnya lebih baik daripada orang-orang fasih yang berada di Baghdad ni. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, bukakan mulutmu. Lalu aku membuka mulutku dan Rasulullah SAW meludah di dalam mulutku sebanyak 7 kali. Kemudian Rasulullah berkata, bercakaplah, ajarlah manusia. Dan ajaklah manusia kepada jalan Allah SWT dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Lalu aku sembahyang zuhur. Kemudian aku duduk. Dan datang kepadaku ramai makhluk, maksud ramai manusia untuk mendengar percakapanku. Tiba-tiba aku rasa mulutku tersekat. Tak boleh bercakap. Lalu tiba-tiba aku melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali berkata kepadaku, bukalah mulutmu. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meludah di dalam mulutku sebanyak 6 kali. Maka aku berkata, mengapa kamu tidak menyempurnakan 7 kali? Maka Sayyidina Ali berkata, kerana beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali pun hilang daripada pandanganku. Maka bermula daripada tu, aku boleh bercakap kan, dengan bahasa yang amat fasih. Dan antara ungkapan Syekh Abdul Qadir Jailani ialah, ghawasul fikri yaghusu fi bahril qalb ala duraril ma'arifi fayastakhrijuha ila sahil sadr fayunadi alaiha simsaru turjuman lisan fatushtara binafaisi athman husni ta'ati fi buyutin adhina Allahu an turfa' wa anshada ala mithli layla yaqtulul mar'u nafsahu wa yahlu lahu murrul manayah wa ya'dhubu. Jadi itu antara perkara yang awal yang dituturkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksud terjemahannya orang yang maksud dia terjemahannya lebih kurang akal manusia yang berfikir akan berenang, akan menyelam masuk ke dalam lautan hati, mencari mutiara-mutiara makrifat, lalu mengeluarkan mutiara makrifat tersebut ke dadanya, lalu dimaklumkan oleh lidah tentang mutiara tersebut, makrifat tadi yang berada di dalam hati orang tadi. Maka dibeli mutiara makrifat tadi dengan harga yang amat mahal, iaitu ketaatan yang baik di dalam rumah-rumah yang Allah SWT izinkan untuk diangkatkan suara berzikir dalam rumah tersebut. Kemudian ada satu syair yang dibawa, atas seumpama Laila, maksud seorang perempuan yang bernama Laila, seseorang tadi membunuh dirinya dan akan menjadi manis segala kepahitan kematian dan akan menjadi amat lazat sekali. Maksud seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, sesiapa yang menuntut makrifat, maka orang tadi perlu mengorbankan banyak perkara sehinggalah dia tadi mendapat kelazatan yang sebenarnya, walaupun perjalanan tadi amat pahit. Kemudian penulis kitab kita berkata, masa itu satu riwayat menceritakan bagaimanakah Rasulullah SAW datang membukakan ilmu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi dalam satu riwayat yang lain, dalam naskah yang lain, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aku mendengar suara di dalam diriku. Suara itu berkata, wahai Abdul Qadir, masuklah ke dalam kota Baghdad, bercakaplah kepada manusia. Maka Syekh Abdul Qadir berkata, aku pun masuk ke dalam kota Baghdad dan aku melihat manusia atas keadaan yang tidak menggembirakan daku. Maka aku keluar dari kalangan manusia
Lalu diseru lagi dalam hatiku, wahai Abdul Qadir, masuklah dan nasihatilah manusia. Sesungguhnya mereka tidak akan mendapat kemanfaatan daripada kamu. Lalu aku berkata, apakah hubunganku dengan manusia? Yang aku pentingkan sekarang ialah keselamatan agamaku. Maka dikatakan lagi kepada dalam hatinya, kembalilah, pergilah kepada manusia. Sesungguhnya keselamatan agama kamu dijamin. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, aku memohon janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 70 janji bahawa sesungguhnya aku tadi tidak ditipu daya dengan bercakap kepada manusia. Maksudnya yang kita faham tadi, maksudnya mengajar ataupun menzahirkan diri, dia boleh menjadi ujian. Tipu daya akan menyebabkan manusia ujub, menyebabkan manusia menjadi sombong, bongkak, yang merasakan dia lebih baik daripada manusia lain. Dan boleh jadi itulah istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia mohon daripada Allah agar menjadikan pengajarannya, bimbingannya tidak menjadi sebab untuk dia tadi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia memohon daripada Allah agar tiada murid-muridnya meninggal dunia melainkan telah dikurniakan dengan taubat. Jadi apabila dia telah diberikan janji tersebut, maka daku pun kembali. Lalu daku bercakap menasihati manusia. Maka tiba-tiba daku melihat cahaya yang amat terang datang kepadaku. Maka daku berkata, apakah keadaan ini dan apakah yang berlaku? Maka dikatakan kepadaku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kamu untuk mengucapkan tahniah dengan segala kurniaan yang Allah Taala bukakan kepada kamu. Kemudian cahaya tadi bertambah semakin terang dan tiba-tiba daku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan mimbar. Maksudnya Nabi tadi berada di atas langit di hadapan mimbar. Maka Nabi berkata kepadaku, wahai Abdul Qadir. Maka daku pun melangkah sebanyak 7 langkah di atas udara kerana amat gembira, dan aku pergi kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW meludah di dalam mulutku sebanyak 7 kali. Kemudian datang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan meludah di dalam mulutku sebanyak 3 kali. Maka aku bertanya kepada Sayyidina Ali, mengapakah kamu tidak melakukan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka Sayyidina Ali menjawab, kerana beradab dengan baginda SAW. Kemudian Nabi SAW memakaikan kepadaku satu jubah. Lalu aku bertanya, apakah jubah ini? Maka Nabi SAW berkata, hadhihi khil'atu wilayatika. Sesungguhnya ini adalah jubah kewalian kamu yang dikhususkan dengan al-qutbaniyah alal awliya, untuk kamu tadi menjadi kutub di atas semua wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dibukakan pintu kefahaman ilmu kepadaku, lalu aku mula menasihati dan mengajar manusia. Dari itulah beberapa kisah tentang bagaimanakah Syekh Abdul Qadir Jailani memulakan pengajiannya, dan bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala memelihara, memudahkan. Dan daripada keseluruhan kisah tadi kita dapat melihat bahawa keberkatan ilmu pengajian ialah apabila datang daripada nur Rasulullah SAW. Sebagaimana kita maklum, Imam Nawawi radhiyallahu anhu apabila dia balik daripada menziarahi Nabi Muhammad SAW di Madinah, maka selepas dia balik tadilah dibukakan segala ilmu kepada Imam Nawawi. Jadi itulah yang nak difahami oleh kita sebagai penuntut ilmu, sama ada penuntut ilmu zahir ataupun ilmu hakikat. Maka hendaklah kita mengetahui bahawa yang akan mengurniakan ilmu kepada kita tadi ialah keberkatan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat baginda. Semua ni kita berusaha belajar, menghafal, membaca dan seumpamanya, tetapi kemuncak ilmu tersebut ialah di sisi Nabi Muhammad SAW. Jadi moga-moga apabila kita mendengar kisah Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, maka kita semakin bertambah ada semangat untuk kita mendalami ilmu agama. Sesungguhnya ilmu agama ialah warisan daripada Nabi-Nabi dan Rasul. Sebagaimana Nabi bersabda, wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya Nabi-Nabi dan Rasul tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrasul ilma. Tapi mereka hanya mewariskan ilmu. Maka siapa mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil kurniaan yang paling agung yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kemanfaatan kepada kita dan menguatkan hati kita untuk menuntut ilmu agama. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم احفظ شيخنا سيد الشريف صباح الدين والزوف صحة وعافية وسلامة. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.